Salam sejahtera. 11 fakta dinafi golongan yang menyalak kerajaan Mahal Dahni. Penyokong pembangkang yang asik menyalak kerajaan Mahal Dahni begitu terdesak sehingga sanggup membuat dosa, makan dosa, tidur dengan dosa, menabur fitnah dan menafikan fakta yang sebenar-benarnya. Penurunan harga telur 3 sen sebiji dijadikan sindiran pembangkang ketika kononnya segala bil utility, diesel dan pelbagai jenis cukai naik. Padahal hanya orang kaya yang berhadapan dengan beberapa kenaikan tersebut. Lantaran kerajaan Madani diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan dasar yang memelihara kepentingan dan keadilan kepada segenap lapisan masyarakat atau rakyat. Saudara-saudara sekalian, berikut 11 fakta yang perlu rakyat hadam dalam menangkis propaganda jelek pembangkang seperti dirumuskan pemerhati politik Amir Hamzah. Nombor 1, 85% pengguna domestik tidak terkesan. Yang terkesan adalah isi rumah dengan bil elektrik RM220 ke atas. Ini orang kaya. Sebelum itu, Lim Sian Si menyenaraikan kononnya nombor 1, harga elektrik naik. Nombor 2, harga air naik. Nombor 3, harga indah water naik. Keempat, harga beras naik. Kelima, cukai baru LVGT 10%, cukai baru CGT 10%, cukai baru HVGT 10%, cukai SST naik, cukai DST naik, cukai airport naik, harga diesel naik, harga telur turun 3 sen. Syukur, kata Lim Sian Si. Tapi ini yang dia tak tahu. Nombor 1, kalau Lim Sian Si kata harga elektrik naik, itu mungkin untuk dia. Mungkin dia ini adalah orang kaya yang mempunyai bil lebih RM220 ke atas. Hanya orang yang mempunyai bil lebih RM220 ke atas yang kena kenaikan bil tersebut. Sebab mereka orang kaya, subsidinya telah dikurangkan. Nombor 2, harga air bukan ditentukan kerajaan persekutuan, tetapi negeri masing-masing. Kelantan dan Kedah menaikkan juga tarif air walaupun servis teruk. Ini pun silap. Dalam kerajaan kita ini, dalam Malaysia, kita ada kuasa bersama, kuasa negeri dan kuasa persekutuan. Bekalan air diuruskan oleh kerajaan negeri, bukan kerajaan persekutuan. Jadi yang tak bijak sangat tu, boleh katalah pemikiran tak cukup tu, kenapa salahkan kerajaan persekutuan, khususnya Anwar Ibrahim? Salahkanlah kerajaan negeri anda. Salahkan kerajaan negeri yang menaikkan harga air itu. Macam di Kelantan dan Kedah, menaikkan juga tarif air walaupun servis teruk. Jadi kenapa pula disalahkan kerajaan persekutuan? Salahkanlah kerajaan yang mempunyai servis teruk air itu. Itu nombor 2. Jadi mungkin itu Lim Sian Si tidak pun tahu apa-apa. Ketiga, Charge Indah Water diumumkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada September 2022, yang mana kenaikan bermula pada Januari 2023. Jadi, janganlah meludah ke langit kena muka sendiri. Bagi Lim Sian Si ini, dia cuba mengatakan harga Indah Water naik. Sebenarnya kenaikan harga Indah Water itu bukan dibuat oleh Anwar Ibrahim, bukan dibuat oleh kerajaan perpaduan, tapi telah diumumkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man pada September tahun 2022, yang mana kenaikannya hanya bermula pada Januari 2023. Jadi yang kena siapa? Anwar Ibrahim. Yang buat onar orang lain, tapi yang kena marah Anwar Ibrahim. Itulah ludah kena di muka sendiri. Cuba nak salahkan orang, tapi yang umumkan sebenarnya ialah geng kamu sendiri. Nombor 4, kalau kata harga beras naik kerana kenaikan harga beras dunia dan India membataskan ekspor beras mereka, seluruh dunia terkesan dengan kenaikan itu. Bukan di Malaysia saja, saudara-saudara sekalian. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Anda jawablah sendiri. Satu cara sajalah. Jom kita ramai-ramai nanam padi.
Jangan hanya import padi. Tanamlah kita ramai-ramai padi. Tapi macam mana kan? Lebih ramai orang suka pergi bandar daripada tanam padi. Itu sebabnya kita kekurangan padi. Kita terpaksa import beras daripada India. Dan kenaikan harga beras dunia menyebabkan kita turut mengalami kenaikan harga beras. Itulah sebabnya, bukan kerana Anwar Ibrahim. Kelima, cukai barang nilai rendah atau LVGT melibatkan barangan import bawah RM500 sahaja. Nombor 6. Cukai keuntungan modal atau CGT telah dikecualikan bermula Januari tahun 2024. Yang ini pun dia lupa padam. Dia masih senaraikan. Rupa-rupanya bermula Januari 2024, cukai keuntungan modal CGT telah dikecualikan bermula Januari 2024. Nombor 7. Cukai barang bernilai tinggi HVGT melibatkan barangan mewah seperti kapal terbang, kapal layar, jam tangan mewah. Walau ramai beli kapal terbang ke? Ini yang hadu. Aku pun tak tahulah. Yang mereka suka sangat tengok cukai barang bernilai tinggi ini naik pun meroyan marah. Kenapa? Kamu tu ada belikah kapal terbang? Ada belikah kapal layar? Ada belikah jam tangan mewah? Tak ada kan? Itu orang kaya saja. Jadi layaklah mereka diberikan cukai kenaikan itu. Walau ramai belikah kapal terbang. Nombor 8. Cukai jualan dan perkhidmatan SST hanya dikenakan kepada produk atau servis tertentu saja. Tidak melibatkan seluruh transaksi jual beli seperti GST. SST hanya dikenakan kepada produk atau servis tertentu saja. Ini pun dah diumumkan dulu. Kebanyakan yang dikenal tu bukan anda yang ramai-ramai ini. Nombor 9. Cukai lapangan terbang naik setiap 3 tahun sekali berdasarkan perjanjian antara kerajaan dan Malaysia Airport Holdings Berhad. Bermula zaman Najib tahun 2015. Peningkatan harga akan berkuat kuasa kerana ia ada dalam perjanjian. Jadi macam mana? Kalau kita nak hentikan itu semua, siapa nak bayar penalty? Anda nak bayar penalty ke? Penalty itu bukan sikit tau. Dia banyak. Lagi rugilah kan? Lagi pula cukai lapangan terbang itu bukannya orang-orang kebanyakan guna, sedikit saja pun. Tapi itulah. Kamu tak tahukah itu bermula sejak zaman Najib, bukan zaman kerajaan perpaduan sekarang. Yang anda marah-marah tu kenapa? Nanti zaman katakanlah Muhyiddin jadi Perdana Menteri semula, adakah cukai lapangan terbang ini akan dihentikan? Tidak, 3 tahun sekali dia akan naik. Kerana itu dalam perjanjian, siapapun Perdana Menteri tetap akan naik. Itu mungkin anda tak pernah tahu. Nombor 10. Harga diesel tidak pernah naik. Kekal RM3.35 seliter sejak dulu. Penyasaran subsidi yang berubah. Itu pun tak tahu. Harga diesel tak pernah naik. Okey? Tidak pernah naik. Kekal RM3.35. Dulu dia murah sebab dia ada subsidi. Subsidi pukal. Semua orang dapat. Orang miskin, orang kaya, orang warga asing, penyeludup, pencuri minyak, semua dapat. Oleh sebab itulah, bila subsidi ditarik, harga minyak dia jadi betul-betul RM3.35. Sama dengan harga dunia. Sebab kenapa? Supaya penyeludup tak dapat subsidi, pencuri minyak tak dapat subsidi, orang warga asing tak dapat subsidi, orang-orang yang maha kaya yang ada sebahagiannya tak mau bayar cukai pun tak dapat cukai itu juga. Jadi itu tak dapat subsidi itu juga. Kan itu bagus. Yang dapat harga murah dengan pemberian wang tunai adalah orang-orang yang layak. Anda dah diisi ke? Dan yang ke-11, harga telur turun 3 sen. Menyaksikan kerajaan membelanjakan 100 juta ringgit untuk usaha mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi kepada rakyat. Yang mana bocor daripada subsidi diberikan semula kepada rakyat. Nak bagi tahu kamu semualah, 100 juta ni setahun 100 juta setahun penjimatan itu berapa buah sekolah dapat dibuat? Jawab sekarang. Dengan 3 sen. Dengan 3 sen
turun itu, menyaksikan kerajaan membelanjakan 100 juta untuk mengembalikan hasil penjimatan penyasaran subsidi diesel itu. 100 juta itu yang tadi dijimatkan itu kini dikembalikan untuk membayar telur yang murah sekarang ini. Ini kerajaan yang prihatin, kerajaan yang prihatin rakyat. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berani melakukan sesuatu demi kepentingan rakyat walaupun ia tidak popular. Walaupun kerajaan Madani tambah lagi satu penggal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.